pada tuan pembawa dan rakan sekalian. So hari ini kita dari bukan dua akan membicarakan tentang ada resah orang Cina dan kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia. Nama saya Cik Yupan, 11 DJK 21F 4122 dan ini rakan saya. Ini. Nama saya Lamia Syed dari kelas TPI 2A. Nombor metrik saya adalah 11 TPI 22F 2024. Nama saya Chong Hei daripada TPI 2A. Kelas nombor metrik saya 11 TPI 22F 2020. Nama saya Kirtana dari kelas DPI 2A. Nombor metrik saya adalah 11 DPI 22F 1053. Hai, apa kabar semua? Kabar baik. Anda semua tahu tak tentang ada resah kaum Cina dan kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia? Daripada pengetahuan saya, di dalam budaya Cina, mereka mempunyai pantang larang dan adat resam semasa perayaan, kematian, kehamilan, perkahwinan dan sebagainya. Ya, contohnya semasa perkahwinan terdapat dua cara meminta pasangan hendaklah meminta kepada ahli kekanan keluarga yang lebih tua daripada mereka. Ia ada item penting dalam proses perkahwinan. Orang-orang di utara pula mengambilnya setengah serius, malah menambahkannya ke majlis perkahwinan. Tetapi disebabkan ia berbeza dan ia biasanya dilakukan di rumah ibu bapa. Selain itu, pakaian berwarna merah sangat digalakkan kerana baju yang terang akan membawa nasib yang baik kepada pengantin baru. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi. Sebagai orang India, saya gembira kerana dapat mengetahui tentang majlis perkahwinan kaum Cina. Saya pernah mendengar rakan-rakan saya membuat tentang pakaian dalam majlis perkahwinan. Adakah memakai pakaian yang gelap, hitam semasa menyertai majlis perkahwinan adalah pantang larang? Ya, kita nak. Masa majlis perkahwinan tetamu tidak boleh memakai baju warna hitam atau gelap. Apabila menyertai perkahwinan orang lain, biasanya memilih warna perayaan seperti merah, merah tebu dan lain-lain yang mempunyai makna yang sangat bertuah. Sebaliknya, memakai pakaian hitam adalah tindakan yang tidak menghormati kepada orang baru. Secara umumnya, pakaian hitam biasanya muncul pada jamuan pengumian. Jika anda memakai warna pakaian ini di majlis perkahwinan, ia akan sangat mempengaruhi suasana perkahwinan. Jangan kena dengan sumber. Adakah anda telah mengenal muda zaman sekarang tidak ada orang raya adalah pakaian semasa menyertai perkahwinan? Anda sekarang kebanyakan akan memakai pakaian cantik untuk menyertai perkahwinan pengantin baru, iaitu pakaian yang gelap. Hal ini akan memberikan kuasa kepada orang tua kerana mereka akan merasa hitam membawa nasib yang tidak baik kepada kaum. Jadi pemakaian yang sesuai agak penting dalam majlis. Walaupun memakai baju yang gelap atau hitam dalam majlis sudah menjadi kebiasaan, kita tetap perlu menghormati perkahwinan. Ya, betul. Saya ada tambahan lagi tentang dalam majlis perkahwinan. Demikian pada masa lalu, semasa tempoh berkahwin, kanak-kanak tidak boleh melawat saudara rakan-rakan masuklah menyertai majlis perkahwinan. Selain itu, tidak boleh mengadakan atau menyertai jamuan dan pada tahun baru Cina juga tidak dibenarkan menyambut pada masa tempoh berkahwin. Masa tempoh berkahwin adalah sebanyak 3 tahun, tapi pada zaman sekarang tempoh berkahwin telah disingkati sehingga 100 hari sahaja. Jika anda menghadiri pertemuan sejurus selepas kematian orang yang disayangi, dia bukan sahaja memberi nasib yang tidak baik kepada pengantin baru, namun kita juga mempunyai banyak perkara yang perlu diuruskan semasa tempoh berkahwin. Ya, betul. Saya pernah mendengar datuk nenek saya menceritakan dengan saya tentang tempoh berkahwin dulu. Bukan
Bukan itu saja, Datuk nenek saya juga memberitahu saya tarikh perkahwinan mestilah mengelakkan bulan hantu, iaitu bulan kalender lunar. Selain itu, Mac kalender lunar juga tidak sesuai untuk mengadakan majlis perkahwinan kerana bulan Mac mendekati dengan festival Qingming. Hal ini kerana festival Qingming adalah acara untuk memberikan kehormatan kepada orang mati. Jika ia tidak sesuai untuk mengadakan perkahwinan, perkahwinan adalah perkara yang penting dalam kehidupan sendiri. Jadi kita mestilah mengelakkan perkahwinan pada bulan Mac dan bulan Mac. Baiklah, Lam. Hari ini saya dapat banyak ilmu tentang adat resam kaum Cina. Chong, saya nak tanya kamu, tahu tak tentang pantang larang yang diikuti semasa upacara kematian? Tahu, pantang larang yang diikuti semasa ucap cara kematian ialah kita tak boleh ketawa semasa sembahyang dijalankan. Hal ini kerana orang lain akan mengganggu kita tidak menghormati anugerah orang mati itu. Selain itu, kita juga dilarang memakai baju yang berwarna terang seperti baju yang berwarna merah, kuning, orange, merah campur, ungu dan sebagainya. Dibenarkan memakai baju yang berwarna hitam, navy, jauh kelabu dan juga. Ya, hanya boleh pakai baju yang dinyatakan oleh Chong tadi. Seterusnya, orang yang mempunyai buka terbakar harus mengelakkan daripada majlis pengemudian. Selain itu, pengantin baru yang berkahwin tidak sampai 100 hari juga harus mengelakkan diri menyertai majlis pengemudian. Bukan itu saja, wanita yang menyurus dan kurang daripada 100 hari selepas bersalin mestilah mengelakkan daripada menghadiri majlis pengemudian. Semua yang dinyatakan di atas akan membawa nasib yang tidak baik kepada diri sendiri. Kan? Betul tak? Apa yang saya nyatakan tadi? Betul tau. Wanita hamil ni atau misalnya juga haruslah bila ini daripada hadiri majlis pengunjungan. Selain daripada ini, masuk berada di majlis pengunjungan tidak dibenarkan bercakap dengan suara yang kuat dan telefon mestilah dalam keadaan silent. Ini sebagai tanda yang hormat kepada keluarga orang mati. Oh, begitu. Saya nak tanya, biasanya majlis pengebumian akan mengadakan berapa hari? Saya pernah mendengar rakan-rakan saya cakap majlis pengebumian biasanya 3 hari hingga 7 hari. Adakah ini maklumat yang betul? Saya juga mendengar kata sesetengah orang hanya memilih mengadakan majlis pengebumian selama 3 hari disebabkan orang yang meninggal dunia itu adalah orang muda. Sekiranya orang yang meninggal dunia itu masih muda, pengebumian tidak boleh ditangguh selama 5 hari ke atas. Hanya boleh mengadakan majlis pengebumian sebanyak 3 hari sahaja. Manakala orang tua boleh mengadakan majlis pengebumian sebanyak 7 hari. Tetapi ada juga orang yang berumur kurang daripada 60 hanya mengadakan majlis pengebumian selama 1 hari saja. Adakah pernyataan ini betul? Ya, betul. Pandai, Clara. Ini adalah adat resam dalam kaum Cina. Clara, sejauh manakah kamu tahu tentang adat resam yang diikuti oleh rakyat Cina semasa perayaan Tahun Baru Cina? Setakat yang saya tahu ialah adat resam semasa perayaan Tahun Baru Cina pada hari pertama tidak boleh menggunakan penyapu. Mereka yang bekerja di luar kota atau negeri sering pulang ke kampung halaman untuk meraihkan bersama keluarga besar. Hidangan-hidangan khusus seperti dumpling, kuih Tahun Baru Cina, ikan dan makanan khas disajikan selama perayaan. Betul kata kita. Selain itu, tarian sudah dipersembahkan bagi kalau puasa jahat dan perjalanan ampau adalah tradisi yang penting di mana anggota keluarga yang lebih tua memberi bekal kepada minta sebagai tanda kasih sayang dan berkah. Manakala kasta kembang api adalah bagian tak terpisahkan dari perayaan. Masyarakat Cina Malaysia sering menyalakan kembang api untuk merayakan
perayaan ini. Ya, di mana kamu tahu tak, kenapa hari pertama dalam tahun baru ini tidak dibenarkan untuk lancar? Saya tak tahu kenapa. Boleh tak Puan terangkan sedikit? Boleh, ini kerana disebabkan kita tidak boleh menggunakan perahu pada hari pertama tahun baru Cina kerana dipercayai kita akan kehilangan hasil dan kita dilarang mengucapkan melakukan berita yang jelas. Ini merupakan rezeki tidak stabil. Tambahan pula, pada larang tahun baru Cina ialah kita tidak dibenarkan memotong rambut semasa perayaan tersebut. Hal ini disebabkan memotong bunyinya dalam bahasa seperti memotong keberuntungan. Selain itu, jangan membakar sampah selama tahun baru Cina kerana ini dianggap dapat membakarkan keberuntungan. Saya bersetuju dengan apa Lau katakan. Lau, apakah pantang larang yang wanita perlu mengikuti semasa kehamilan? Dalam budaya Cina, terdapat beberapa pantang larang yang umumnya diikuti selama kehamilan untuk menjaga kesehabatan ibu dan perkembangan bayi. Pertama ialah makanan dan minuman. Hindari makanan dingin seperti ais krim atau minuman dingin. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berminyak dan pedas dan hindari makanan laut diketahui mengandung tinggi kadar merkuri seperti tuna besar. Akhirnya, tidak disarankan makan makanan mentah atau setengah matang seperti sushi atau daging yang belum dimasak sepenuhnya. Oh, faham. Sean, apa tambahan? Ada. Semasa kehamilan, bilik di mana wanita hamil itu tinggal tidak boleh dipakai untuk atau dipindah. Tanda larang feng shui ini terutamanya berkaitan dengan dewan yang menyentuh jernih. Menurut legenda, pecah tanah di rumah tempat tinggal wanita hamil akan mengumpul dewan jani. Dewan jani boleh mengumpul kedudukannya mengikut 9 bulan, tetapi dilarang memindahkan dewan jani. Secara buatan, semasa sama seperti jani boleh bergerak dalam ramai itu, urutan dan aktiviti buatan akan menjejaskan perkembangan nomor jani. Ya, semasa kehamilan, wanita haruslah dilarang menggunakan rambut besar semasa kehamilan. Adat ini juga berkaitan dengan dewa jani, mengikut legendnya. Sangka dalaman meja, kerusi, lemari, katil dan rambut besar tidak boleh bergerak dengan sesuka hati kerana ia boleh mencetuskan semangat jani dan membawa kepada keguguran atau kelahiran bayi dengan ciri muka yang tidak lengkap. Jadi, semasa kehamilan, banyak juga yang mestilah wanita dan keluarga dia perhatikan. Lau, tadi Puan berkata di atas, wanita yang hamil tidak boleh menghadiri pengundi. Kononnya, mereka akan terpengaruh dengan suasana pengemudian yang buruk. Jadi, mereka mesti dielakkan. Betul tak? Betul. Bukan itu sahaja, wanita kehamilan juga tidak boleh menghadiri majlis perkahwinan. Hal ini kerana generasi yang lebih tua percaya kehamilan itu sendiri adalah peristiwa yang menggembirakan. Sekiranya ada satu lagi peristiwa yang menggembirakan, ia akan menimbul happy over happy yang boleh membawa kepada konflik yang menghancurkan suasana dan takdir perkahwinan. Ya, apa yang Lau kata itulah pernyataan yang betul. Saya nak terangkan sedikit ada rita perayaan kuih bulan. Ada rita perayaan kuih bulan terian dengan perayaan kuih bulan sering melibatkan makanan khas yang disebut kuih bulan atau kuih bulan. Salah satu tradisi utama adalah pembuatan kuih bulat. Kuih bulat adalah kuih bulat atau setengah bulat yang terbuat dari tepung kentang dengan berbagai isian seperti pasta, biji teratai kacang merah atau telur. Pembuatan kuih bulat biasanya dilakukan bersama-sama oleh anggota keluarga.
Selain itu, perayaan kuih bulan adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Keluarga sering berkumpulan untuk merayakan bersama-sama, makan kuih bulan dan menjalani waktu berkualitas bersama. Selain kuih bulan, makan makanan lain yang berhubungan dengan festival ini juga sering disantap, seperti buah-buahan segar dan hidangan-hidangan khas Tionghoa. Kamu tahu tak? Kue bulan sering dekorasi dengan pola-pola artistik pada permukaannya. Pola ini biasa menjadi simbol-simbol keberuntungan atau karakteristik Tionghoa tertentu seperti karakter So yang berarti panjang umur. Terima kasih. Festival bulan adalah perayaan budaya yang memiliki makna dalam budaya Tionghoa. Ini adalah waktu yang dihargai untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga, berfungsi makanan segar dan merayakan makna bulan bersama dalam mitologi dan tradisi Tionghoa. Festival ini dapat mengeratkan hubungan keluarga antara satu sama lain. Festival kuih bulan ini ialah salah satu festival yang memberi kegembiraan kepada kaum Cina. Festival ini dapat merayakan perkembangan dan mempromosikan komunikasi interpersonal. Ya betul. Setiap tahun saya juga sangat jangka festival kuih bulan yang akan datang. Kita nak, ada tak pada yang kamu tahu tentang adat resam kaum Cina dan kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia? Saya tahu makanan tradisional Cina yang popular di Malaysia. Makanan Cina yang popular di Malaysia termasuk mi wonton, roti goreng char kway teow, dan hidangan yang sangat disukai bak kut teh. Wah, banyak juga yang kamu tahu tentang makanan tradisional Cina. Ya, apa yang kamu katakan tadi itu betul. Hainanese chicken rice adalah sama itu juga makanan yang popular di Malaysia. Oh, begitu. Kalau ada peluang, saya akan pergi cuba makan Hainanese chicken rice ini. Chong, bagaimanakah dengan pakaian tradisional? Pakaian tradisional seperti cheongsam dan baju hitam sering digunakan semasa tahun baru Cina dan acara-acara yang istimewa lainnya. Ini adalah cara untuk mengekspresikan budaya Cina. Saya selalu melihat orang mengenakan cheongsam dan baju hitam. Baju itu sangat menarik dan harganya mahal juga. Saya nak beli baju cheongsam itu. Kakak, saya ada baju, boleh pinjam, kamu boleh untuk cuba. Kalau kamu suka, bolehlah simpan duit untuk beli baju cheongsam. Wah, terima kasih Lau. Sudah dengar tak Dewan 24 perayaan? Dewan 24 perayaan adalah sebahagian daripada budaya tradisional Cina dan berkaitan dengan deswasita. Deswasita ini merujuk kepada 24 perubahan iklim yang dikaitkan dengan kedudukan matahari di eliptika. Setiap perayaan mewakili tempoh masa yang kira-kira 2000. Sekarang persembahan Dewan 24 perayaan. Pemain gendang biasanya akan memainkan rentetan gendang dan melodi tertentu untuk menandakan peralihan musim. Persembahan ini digunakan dalam masyarakat pertanian Cina kuno untuk memberi tahu para petani bila untuk melakukan pelbagai aktiviti pertanian seperti menanam, menuai atau meracun tanaman. Persembahan Dewan 24 perayaan selalunya muncul dalam perayaan tradisional, festival dan acara budaya di China dan Universiti Malaysia untuk mempromosikan warisan budaya dan merayakan perubahan musim. Ini adalah sebahagian daripada warisan budaya rakyat dan kesenian Cina yang berharga. Oh, faham. Sekarang saya nak terangkan sedikit tarian tradisional masyarakat Cina di Malaysia. Tarian Singa. Tarian Singa adalah salah satu tarian paling ikonik dalam budaya Cina di Malaysia. Dalam tarian ini, dua orang atau lebih memainkan peran seekor singa
dalam mereka melakukan gerakan yang energetik dan sering ditampilkan semasa perayaan Tahun Baru Cina atau acara-acara istimewa. Betulkah apa yang saya katakan? Betul. Selain itu, ada tarian Singa ini telah memangkau usia lebih 1000 tahun. Di China, tarian Singa terbagi kepada dua bentuk, iaitu Singa Utara dan Singa Selatan. Perbezaannya boleh dilihat menerusi bentuk, corak, warna dan banyak lagi. Menurut legenda, pada awal dinasti Ming di Guangdong, muncul seekor raksasa yang akan muncul setiap kali tahun baru. Raksasa itu akan keluar atau merosakkan tanaman memudaratkan manusia serta haiwan. Penduduk tempatan amat takut dengan raksasa itu. Kemudian ada seseorang Taipei mencadangkan untuk mereka melakukan tarian Singa bagi mengukuhkan raksasa itu. Ya, betul. Seterusnya, melihat tarian Singa dan balawan gendang yang dimainkan, raksasa tersebut akhirnya ketakutan lalu melarikan diri dari kawasan kediaman penduduk tempatan. Oleh itu, penduduk percaya bahawa Singa mempunyai kuasa ajaib dan boleh membawa nasib baik. Selain itu, setiap kali tahun baru menjengah, rakyat akan bermain tarian Singa untuk meraihkan tahun baru Cina. So, kesimpulannya, tarian-tarian ini mencerminkan kekayaan budaya Cina di Malaysia dan telah menjadi sebahagian daripada perayaan tradisional dan acara budaya. Mereka menggambarkan warisan dan identiti masyarakat Cina yang telah dikekalkan dan diteruskan selama berabad-abad. Baik, hari ini saya dapat menuntut banyak ilmu tentang adat rasam dan kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia. Terima Terima kasih.